don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Mak Adam terhadap kenyataan KJ. Apa dia cakap? KJ gesa Lembaga Pengampunan Penjelas alasan kurang hukuman Najib. Kita baca dia sikit dekat FMT ni. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan digesa menjelaskan alasan di sebalik keputusan memendekkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Loh Mak Adam. Dia akan letak komen macam biasa. Kalau ikut KJ, kan? Kena bagi justifikasi. Engkau siapa? Engkau siapa nak bagi justifikasi pada kau? Ini hak baginda tuanku. Dia nak bagi diskaun 90% ke, 100% ke, hak dia. Ini dijamin di bawah perkara 42. As an ex-minister and ex-MP, lawmaker, you shouldn't ask this stupid question. Kau belajar kat Oxford pula tu, kan? Janganlah nampak kau orang Oxford ni bodoh. So, apa ni, baginda tuanku berhak, kan? Dan macam PM cakap, Datuk Seri Najib juga berhak untuk merayu pengampunan diraja kedua dengan agung yang baru. Ini Datuk Seri Anwar cakap, kan? Kalau lepas ni ada orang lain, tanah lain nak merayu, merayulah. Ada yang kata, oh tak sama, double standard. Double standard sebab orang kaya bekas Perdana Menteri dapat pengampunan, orang rakyat biasa tak dapat pengampunan. Betul, memang double standard. Memang double standard. Kenapa saya kata double standard? Sebab orang biasa dapat keadilan. Datuk Seri Najib dah terbukti dalam buku The Justice in Wilderness bahawa pendakwaan ke atas beliau adalah berniat jahat, bermotifkan politik dan pendakwaan terpilih. Tapi masih dipenjarakan orang ni. Di mana datang keadilan? Atas dasar itulah kita mengharapkan supaya Datuk Seri Najib diberi peluang untuk mendapat pengampunan diraja. Dah tak boleh melalui proses mahkamah, kenalah cuba melalui proses pengampunan diraja. Minta kali pertama tak dapat, minta kali kedua baru boleh dapat penuh. Macam Mokhtar Hashim. Jangan lupa, Dato' Harun pun pernah dimaafkan, pernah diampunkan, dapat pengampunan diraja. Orang biasa tak merasa pendakwaan terpilih. Sebab dia orang tak ada kepentingan. Dia orang tak mengancam Tun Dr. Mahathir. Kenapa Datuk Seri Najib dihadapkan dengan pendakwaan ini? Sebab dia adalah ancaman kepada Tun Dr. Mahathir ketika itu. Kemudian dia menjadi ancaman kepada Muhyiddin Yassin. Ini kena faham. Memang tak sama. Memang double standard. Kenapa Datuk Seri Najib kena? Dia dapat 42 juta. Dia dah bersumpah. Dia tak tahu menau tentang duit ni. Tapi orang yang terima 715 juta kerana dia kawan dan proksi dan juga orang Tun Dr. Mahathir. 715 juta keluarga Zeti dapat. Tak diambil tindakan. 85 juta keluarga Nur Muhammad Yaakob dapat. Tak diambil tindakan orang Mahathir. Jolo ni, bapak dia dikayakan oleh Mahathir. Ni, apa ni, pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. 1.2 bilion US dollar. Dakwa pun tidak, bawa balik pun tidak oleh Mahathir. Kan? Adil. Okey. Begitu. Soalan seterusnya tu ada juga yang beranggapan bahawa kerajaan perpaduan terutama Pakatan Harapan yang gagal di dalam konteks reformasi kerana membenarkan hukuman bosku diringankan. Ianya mendatangkan ketidakpuashatian pengundi yang mengundi mereka PRU15 yang lepas, terutamanya kaum bukan Melayu. Komen situ. Saya nak beritahu dengan dia orang ni. Saya nak beritahu dengan dia orang ni. Dia orang ni sedar tak bahawa kerajaan ini dibentuk atas titah baginda tuanku.
Kerana dibentuk atas titah baginda tuanku yang nak melihat bahawa parlimen tak tergantung. Kerajaan Malaysia dapat diwujudkan, tak macam Thailand sebelum ni, tergantung berapa bulan. Rakyat boleh cari makan secara sempurna. Maka baginda tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PN tolak mentah-mentah. Dan kemudian BN dititahkan untuk bersama dengan PH. Bila kita bersetuju bersama dengan PH, kita terima segala cacat cela PH. Apa aku tak cakap pasal Anwar Ibrahim? Betul lah. Kita telan, walaupun orang kata kita dah berubah apa semua, tetapi disebabkan titah baginda tuanku ni kita junjung, kan? Dan kita menghormati kerjasama baru ni, dan kita jaga dan sayang kerajaan perpaduan ni, kita lupa segala benda lama yang berlaku. Apa yang kita kata, apa yang diorang kata pada dia, kita telan. Betul tak? Apa yang Datuk Seri Anwar janjikan sebelum ni, kita bantu jawab sama. Segala formulir yang YB Rafizi keluarkan sebelum ni, kita anggap ianya sebahagian daripada tanggungjawab kita. Ini cara berkawan. Kita ada juga kelemahan kita. Jadi bila kita dah duduk dalam satu pasukan, kena belajar macam mana nak jadi kawan. Orang cubit per kiri, per kanan terasa. Orang bantai Pakatan Harapan, kita bela. Orang bantai kita, Pakatan Harapan bela. Ikut resmi Mak Sabu, Anthony Loh, sama-sama pertahankan. Jangan ikut Tony Puaka ni. Jangan ikut Ramasamy. Jangan ikut Hassan Karim. Kalau ikut orang ni, memang kita punya kerajaan ni tidak akan harmoni. Berpecah belah. Saya tahu ada petition yang dibuat oleh kawan-kawan Chinese community ni. Minta supaya Datuk Seri Najib tidak diberi pengampunan. Some of them are PH supporters. I just want to let them know, use your bloody brain. What is the problem of Pakatan Harapan and this unity government? What is our main problem? Do we have any problem with Chinese support? Pakatan Harapan is getting 97% of our Chinese support. We are getting 90% from the Indian support during the last GE15. Apa kelemahan kita hari ni? Kena sedar. Kelemahan kita hari ni ialah pengundi Melayu. Pengundi Melayu sekarang ni divided, berpecah belah. So, kita nak kerajaan satu penggal je ke? Datuk Seri Anwar nak satu penggal saja ke? Lepas ni nak serahkan balik kepada Muhyiddin Yassin? Siapa yang boleh tolong, boleh bantu untuk tarik sokongan orang Melayu? Hari ni, suka tak suka, kena terima hakikat bahawa dengan jasa yang Datuk Seri Najib dah bagi tu, dia ada fixed deposit yang cukup besar. Kenapa BN kalah pilihan raya yang baru ni? Sebab BN jadi Perdana Menteri, Datuk Najib pun masuk penjara. Perdana Menteri orang BN, Datuk Najib masuk penjara. Orang Melayu beranggapan bahawa UMNO gagal bela nasib bekas presiden dia sendiri. Macam mana orang Melayu tak lari pilihan raya 2022? Sebab kita tak boleh bela presiden kita sendiri. Kita jadi Perdana Menteri, bekas presiden kita masuk penjara. Hari ni, kena terima hakikat. Kalau nak tarik sokongan orang Melayu, kita perlukan orang Melayu sekarang.
The Chinese and Indian are with us, with unity government. Kalau dia orang kecewa macam mana pun Datuk Seri Najib bebas. I'm telling you, maybe there are few Chinese and Indian who are crazy enough to vote for Perikatan Nasional because of this their dissatisfaction towards the result of this royal pardon. Only few. Tapi kau tanya kawan-kawan China dengan India, kerat 18 pun diorang ni bukan bodoh nak bagi undi pada Perikatan Nasional. Tapi apa masalah kita hari ni? Masalah kita hari ni ialah nak dapat sokongan orang Melayu. Datuk Seri Najib boleh deliver undi orang Melayu untuk kerajaan perpaduan ni, untuk kerajaan Madani. Kalau tanya akulah, kalau katalah aku boleh buat political decision, I will free Datuk Seri Najib so that he can help us. Datuk Seri Najib akan beri impak yang besar. Kalau tak dapat semua orang Melayu, tak dapat 70% orang Melayu, dapat 50% pun, kita dah boleh dapat 2/3 lah. Apa lagi kita nak? So tak boleh nampak Datuk Seri Najib ni sebagai ancaman. Kita kena anggap dia ni sebagai orang yang boleh bantu kuatkan UMNO balik. UMNO akan jadi kuat. Itu yang Datuk Zahid berhempas pulas nak pastikan bahawa Datuk Seri Najib ni boleh dibebaskan. Ini ramai orang tak faham. Ini soal survival party kita. Survival party kita. Kalau kita tak boleh bela nasib Datuk Seri Najib, parti kita ni tidak akan diyakini. Bukan hanya tak diyakini oleh orang Melayu, orang UMNO pun akan lari. Mereka akan pergi. Sebab kita kena terima hakikat ramai juga orang-orang UMNO ni tak berakal ke. Kalau orang UMNO ni bijak, tak apa. Yang bingai boleh tahan. Boleh tahan jumlah dia. Macam mana nak tahu? Senangnya kita tengok pengundi putih. Berapa ramai yang keluar mengundi? Orang UMNO lah tu, pengundi putih. Ada yang keluar mengundi, pengundi belah sana. Kalau jati diri dia, dia kekal dengan perjuangan UMNO, tak mudah goyah dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh PAS dan juga Bersatu ni. Lepas buat silap 2018, 2022, dia tak tambah kesilapan sampai 4.2 juta orang mengundi Perikatan Nasional. Dan sebahagiannya orang UMNO. Masa tu kita bersama DAP tak? Tidak. Kenapa dia orang tak undi kita? Ini kena faham. Lepas tu bila kita terpaksa bentuk kerajaan dengan DAP bersama dengan Datuk Seri Anwar, dia orang komplain. Tak ke bodoh ni? Cakap bodoh marah. But that is the reality. Nak semua ikut dia je. Betul tak? Undi tak nak bagi. Hari ni komplain. Hari ni komplain. Dia lupa 2018 tu dialah yang jatuhkan Datuk Seri Najib. Kita dah cakap kena make sure bagi sokongan padu pada UMNO 2022 supaya kita boleh bebaskan Datuk Seri Najib. Kita dah lawan Semai Sabri masa tu. Tak bagi juga undi. Last kali Datuk Seri Najib terus merengkok dah setahun lebih. Kita juga kena marah. Kita juga dipersalahkan. Bukan semua benda Datuk Seri Zahid boleh cerita pada rakyat apa dia buat. Aku cerita malam ni, ada benda aku boleh cerita, ada benda aku tak boleh cerita. Benda-benda sensitif. Lepas keputusan tu pun Datuk Seri Zahid buat macam-macam, tapi tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Dan ada benda yang berubah. Semua pasal, yalah, ada kenyataan dah keluar, kan? Ada benda tak boleh berubah. Jadi kena pergi ke plan B. Kena faham lah.
Kalau orang macam Syam Jalil kan, yang ada kelompongan di antara dua telinga dia ni, kan, orang letak di sini, dia di lutut, kan, memang dia tidak akan faham. Susah nak bagi orang macam ni faham. Okey tuan, saya baca detail sedikit lagi. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata lembaga pengampunan tidak terikat menjelaskan keputusan itu, namun demi kepentingan awam ia perlu diberikan. Saya rasa ini adalah kes berkepentingan awam yang tinggi. Ia membebaskan seorang bekas Perdana Menteri dan masih ada pengikut dan terlibat dalam jenayah yang dianggap ramai rakyat Malaysia sebagai serius. Ini satu keputusan yang sukar dan kita hormatinya kerana dibuat mengikut undang-undang. Saya rasa penting wakil lembaga menjelaskan alasan pengurangan itu diberikan, katanya dalam satu program. Okey tuan, mari terus menyokong kerja hampa pada Dapat Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.